Persona di Zahra kembali kita pada pagi Isnin setiap 10-15 minit pagi setiap Isnin. Dan Mazina Ismail bertemankan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk pagi ni selama 45 minit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz. Alhamdulillah. Lama tak jumpa khabar kita baik. Ustaz. Alhamdulillah. Apa perkembangan terbaru Ustaz? Yalah, Okay. Bagi berkembang badan. Bagi berkembang. Nampak sihat sikit. Senang hati saya. Alhamdulillah. InsyaAllah perkongsian kita pada pagi ni bersama dengan Ustaz Muhammad berkenaan tajuk Seurat Benang Ustaz. Tadi intro off air tadi Ustaz ada sebut sesuatu yang menarik yang pertama kali saya dengar. Ustaz nak kongsikan juga bersama rakan-rakan pendengar kita. Mungkin malu Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, DJ Kak Mas, terusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayang, dan akak-akak, abang-abang, serta adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Persona di Zahra ni. Dan tajuk pada minggu lepas hot juga ya. Saya pergi ke mana-mana pun jumpa Ustaz tanya balik. Barangkali mungkin jarang dibicara secara umum kan. Jadi pada pagi yang berbahagia ni kita nak kongsikan tajuknya adalah Seurat Benang. Okey, tajuk Seurat Benang ni sebenarnya daripada tajuk aurat sebenarnya. Aurat, macam mana ketika aurat kita dibuka dan ketika macam mana kita nak menjaga aurat kita. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW menyatakan bahawa ihfaz aurataka illa min zaujataka aw ma malakat yaminak. Jagalah aurat kamu kecuali kepada isteri kamu ataupun kepada suami kamu ataupun orang yang kamu miliki, yakni hamba. Zaman dahulu pada hamba kan. Okey, jadi maknanya nak disuruh kita menjaga aurat kita. Jadi pertama sekali, aurat bagi orang perempuan kepada orang yang biasa luar adalah seluruh badan dia kecuali muka dan tangan dia, tapak tangan dia. Dan aurat bagi orang lelaki daripada pusat sehingga ke lutut dia, daripada pusat sehingga lutut, bukan pusat dan lutut. Ini tutup pusat, tutup lutut, yang lain tak tutup tak boleh juga. Dia pusat sehingga lutut. Walaupun bagaimanapun dari seluruh adab dia, mana tutup juga bahagian badan-badan. Sebab kadang-kadang memang ada orang pula dia tak boleh tengok badan orang lelaki. Kerana lelaki pun ada setengahnya ada berpenyakit mana tak boleh tengok orang lelaki yang handsome kan. Dia jadi pening kepala ada kan. Ada penyakit macam tu. Kesian. Gitu juga dengan perempuan kadang-kadang tengok kan. So adab dia juga tutup bahagian badan kita kan. Okey. Bagi walaupun orang perempuan maknanya disuruh tutup antara seluruh badan kan, tapi bagi antara keluarga maka seurat benang dia ataupun aurat dia yang perlu dijaga adalah daripada pusat sehingga lutut juga. Sama juga disuruh adab tutup juga bahagian-bahagian badan yang lain ya. Okey, apa yang menarik pada pagi ini yang kita nak kongsikan? Apabila kita membuka baju kan, ataupun kita membuka pakaian kita, ataupun kita membuka kita punya aurat kan, kadang-kadang ada satu lagi makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan yang dia juga ada di sekeliling kita kan, iaitu para jin. Para jin para jin yang dengar perbincangan kita pada pagi ni pun dia sebut pasal kita lah. Gosip kita. Soalnya jin memang ada dan saya pernah kat DJ Mas satu hari ada satu orang dia telefon saya nak ceritanya kewujudan jin itu. Sebab Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdikan diri pada aku. Satu hari ada satu orang telefon saya, Ustaz tolong Ustaz, anak saya kena kerasuk dan saya kata saya ni cik ustaz lain lah, saya sibuk sebenarnya forum mengajar kan. Dia kata dah telefon Salim sibuk Ustaz. Oleh kerana ibu ni terlalu merayu sangat, saya kata okey boleh lah Kak, tapi lepas pukul 10 malam lah, sebab saya habis ngajar macam tu, macam ni dah pukul 10 lah saya datang insyaAllah. Saya sampai anak dia memang kena rasuk lah kan? So dengan izallah kita membaca apa yang ayat, sebahagian ayat Quran kan. Bagi minum boleh bercakap kita lah. Saya tanya dia, saya kata engkau ni kenapa gang kecauan? Dia kata lah, dia cakap lah dia, anak dia ganggu tempat dia apa semua kan. Yang cakap tu jin tu lah. Jin tu cakap kan. Lepas tu saya kata awak ni Islam ke tak?
kan. Daripada dia kata okay, saya Islam, dan daripada dia cakap tu memang dia fasih, baca Quran fasih ni. Boleh baca Quran, boleh syahadah apa semua. Lepas tu saya katalah, orang Islam ni tak baik ganggu orang Islam lain. Jangan macam tu lah, keluarlah kan. Awak tak pergi belajar ke? Kan? Sebab kawasan rumah tu kat Shalam kan. Dia kata pergi. Dekat mana? Belajar kat masjid negeri. Saya berkata, ya ke? Kalau belajar, tentulah tak jadi macam ni kan, nak ganggu orang sana orang sini. Kau ni belajar, kau duduk mana? Dia kata dia duduk kat belakang-belakang. Kan? Jadi kan, kita kalau datang majlis ilmu, jangan duduk belakang-belakang mana jin. Duduk dengan jin. Duduk dengan jin. Sebab dia kata aku duduk belakang-belakang dia. Jadi kesimpulan dia memang jin ada, kan? Ada. Cuma apa persoalan dia? Kita ni sebagai makhluk yang juga dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan jin. Dan jin berada di muka bumi ini lebih dulu daripada kita. So apabila kita membuka aurat kita, surat benang kita, maka jin boleh melihat juga kita. Kan? Kita pernah tak pernah terfikir kan? Betul juga kan? Kita tak tahu sebab dia boleh tengok kita, dia boleh tengok aurat kita. Sebab tu banyak kes kadang-kadang ada jin yang nakal-nakal kan, buat benda-benda yang tak baik kepada manusia tu kan. So apakah caranya apabila kita membuka surat benang kita supaya jin tak dapat tengok kita, macam terhijab, terdinding, terus tak nampak kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada kita hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Kan? Nabi menyatakan bahawa sitru ma bain a'yun jin wa auratu bani Adam idza wada ahadukum thawabahu ayyakula bismillah. Dinding apa di antara a'yun jin, mana mata-mata jin, dan juga aurat Bani Adam, apabila kamu membuka pakaian kamu, hendaklah kamu mengucapkan bismillah. Kan? Maknanya bismillahirrahmanirrahim. So kalau kita nak buka baju kita ni, kan, kita nak buka aurat kita, buka terutamanya orang perempuan kan, sebab jin-jin ni pun sama juga kata ulama-ulama ahli tasawuf kita, kan, maknanya sebaik-baik jin tu sejahat-jahat manusia dari sudut perangai dia, sudut nakal dia tu. Dia tengok, perhati je kita kan. So jadi kita buka pakaian kita tu supaya jin tu tak tengok, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka terdinding maknanya jin tu daripada melihat kita. So kalau dia ada niat benda tak baik pun terus tak nampak. Maknanya dikaburkan matanya ataupun tidak nampak matanya itu. Ni sedok. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita kena baca bismillah nak buka baju kita tu. Tak kisah lelaki, abang-abang ataupun akak-akak kan, ibu-ibu kan, baca bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Kan? Jangan panas buka baju macam tu je. Jangan. Dengan mulakan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita nak masuk tandas, sebab dalam tandas ada penghuni dia. Adalah hadis Nabi, ada penghuni dekat tandas ini daripada golongan syaitan. Kan, syaitan dan juga ada kadang-kadang golongan jin kan di tandas ini. Syaitan yang terkenal yang duduk menetap di dalam tandas rumah kita tu dipanggil khubthi wal khaba'ith. Khubthi wal khaba'ith. So apa yang dia buat dalam tu? Kan, adakah dia nak bertapa dalam tu ke? Duduk dia macam tu ke? Dia merhati kita kan, kalau dan jahatnya dia tu kalau kita tak baca doa, maka dia boleh ambil kita punya najis tu, dia sapukan badan kita. Dia punya bukan ain najis itu, tapi dia punya sudut yang kita tak nampak ni, pati-pati yang tak nampak, menyebabkan kadang-kadang kita jadi semakin malas beribadah dan sebagainya. Sebab tu nak masuk ke dalam tandas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kan? Itu doa antara doa yang wajib kita mana hafal lah ya. Kalau tak hafal, letakkan dekat ulu-ulu pintu tu, maka akan butalah mata jin-jin itu, syaitan-syaitan itu, maka akan melumpuhkan dia, tak boleh nak buat apa-apa kat kita. So jangan anggap enteng buka ayat-ayat surat benang kita buka baju kita tu, apa yang perlu kita baca. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sitru ma baina a'yun jin wa auratu bani Adam idza dakhala ahadukumul khala. Maknanya pelindung di antara mata-mata jin dan juga aurat Bani Adam ketika kamu masuk seorang kamu ke dalam al-khala. Al-khala ni mana tandas atau bilik air. Ayaqul bismillah, dan hendaklah dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan perkataan doa yang kita kongsikan tadi itu kan, mana sitrun, maknanya menjadi pendinding di antara aurat kita ni. So jadi kita tengok golongan jin ni memang ada sekeliling kita ni kan. Jadi dia memerhatikan kita kan, dia ada duduk dengan kita sekeliling
sekeliling kita. Kadang-kadang bukan duduk dekat rumah kita pun ada kadang-kadang. So jadi maknanya itu adalah pendinding kepada kita tu. Macam mana supaya dia tak boleh nak tengok aurat kita, dan maknanya tak boleh pula nak menyakat kita atau nak buat benda-benda nakal kepada kita tu. Ucapkan, nak buka baju, ucapkan bismillah. Nak ucap barang dalam tu, ucap bismillah, kan. Jangan maknanya kita main buka macam tu je. Itu adab yang boleh bagus kita kongsikan, dan juga untuk kita maknanya baca sama-sama, kan, supaya terdinding kita benda tak baik itu. Okey, bab terakhir sebelum kita kongsikan dengan pemanggil-pemanggil, kan. Okey, katakanlah jin ataupun syaitan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi dia nyatakan bahawa syaitan itu dia menari-nari ataupun boleh masuk melalui aliran darah kita. Aliran darah kita, kan. So maknanya syaitan ni dia boleh masuk dalam badan kita dan boleh masuk dalam aliran darah kita ni. Dia boleh ganggu hati kita, kan. Dia boleh bisik-bisikkan hati kita. Dalam hadis Nabi, dalam Quran Allah sebut alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan hati manusia. Bila dia dah masuk dalam badan kita, dia akan bisikkan pada kita benda was-was. Betul ke laki kau ni, YOLO lakimu ni. Kalau kita orang Kelantan, kan, dia pun cakap kecek Kelantan lah. Kalau orang Jawa, kan, bocormu ni bocormu, maknanya orang Jawa tu cakap lah Jawa, kan. So maksudnya dia boleh bisik-bisikkan kat hati kita tu, mewas-waskan hati kita. So jadi macam mana cara untuk apa syaitan ada dalam badan kita untuk kita keluarkan, kan. Okay, selain daripada zikir-zikir yang biasa kita amal, saya yakin ibu-ibu ayah saya ada amalan-amalan, amalkan zikir yang biasa kita amalkan. Boleh tambah satu lagi kita dah kongsikan juga pada sisi yang lepas, iaitu surah At-Takwir, kan. Surah At-Takwir ayat ke-17 dan juga 18, surah At-Takwir ayat ke-17 dan 18. Okey, mulakan baca dengan selawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surah At-Takwir ayat 17 dan 18. Wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas, wal-laili idza as'as was-subhi idza. Kita pergi kat ustaz-ustaz, sembuhnya sekejap, sebab orang ustaz tu bacakan, kan, dia panas dia keluar sekejap, tapi dia datang balik. Terbaik kita sendiri ada amalan kita. So jadi jadi apa yang kita pelajari ni seurat benang. Mana surat benang tu maknanya adab ketika kita nak buka pakaian kita sampai tidak ada surat benang pada badan kita, buka baju dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. So jadi maknanya terdinding kita daripada mata-mata jin, mata-mata syaitan. Macam tu kalau dia kata nak buat perhubungan antara suami isteri, nak buka baju tu baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan maknanya lupa baca itu, sebab kalau takut ada jin-jin yang nakal tu, kan. Kalau dalam hadis yang lain, kalau ketika nak inzal, maaf saya sebut, Allah suruh pula, Nabi suruh pula baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibil syaitan ma razaqtana. Ya Allah, hindarkan aku dari syaitan, hindarkan aku dari syaitan apa kau rezekikan pada aku. Tak boleh nak hafal bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Baca auzubillah pun tak apa, auzubillah minasyaitanir rajim. Baca auzubillah pun tak apa, kan. Itu adab dia. Kemudian apa-apa yang kita nak buat, maksudnya kita baca bismillah, terutama nak buka baju, kan. Dan juga yang ada dalam badan kita, amalkan surah At-Takwir ayat ke-16, 17 dan juga 18. Wallahu alam. Okey, itu dia mukadimah berkenaan tajuk bersama dengan Ustaz sebentar tadi, tajuk seurat benang. Dan kita berhenti seketika, beri laluan untuk Ustaz berehat seketika, dan boleh hubungi kami 0362051500. Sekali lagi 0362051500, atau juga berusi facebook.com/ikim.fm. Dan banyak dah soalan yang bakal kita kongsikan, boleh terus postkan di bawah tajuk Pesona di Zahra pagi ni di Kim FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda, terus bersiaran dalam Pesona di Zahra menerusi aspirasi pagi ni. Dan seperti kita wawarkan, kita nak kongsikan beberapa persoalan berkaitan tajuk kita, iaitu seurat benang bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Dan kita terimalah manggil kita yang pertama dari Shah Alam Ustaz, Puan Mariam. Dengarkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasa kita mengambil uduk di tempat-tempat yang tidak disediakan ruang uduk, tiba-tiba wanita bukan Islam masuk. Jadi bagaimanakah aurat dengan wanita bukan Islam tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aurat wanita bukan Islam terhadap orang Islam adalah macam aurat kita dengan orang ajnabi atau orang lelaki lah, macam tu. Kena tutup semua, kena jaga semua, kan. Okey, sebab dia kuatiri amanah dia menceritakan aurat kita pada orang lain. Okey. Tapi kalau tempat uduk kita tu adalah tempat yang umum, katakan kita nak pergi di shopping komplek, kan. Atau orang Jawa shopping komplek, kan.
beli t-shirt kat shopping komplek. Maknanya kita kat shopping komplek, tak ada tempat wuduk. Nak ambil wuduk terpaksa ditandas. Tengah ambil wuduk orang masuk. Okey, itu dah dalam keadaan hukumnya berbeza. Berbeza dia sudah apa? Kita dah jaga semaksimal mungkin. Tapi oleh kerana tempat tu tempat awam, orang masuk, maknanya kalau orang tu orang perempuan juga, maknanya jaga semaksimal yang mampu. Baki Allah akan ampunkan kepada kita. Sebab bukan sengaja kita berniat untuk membuka aurat itu, tapi kita nak ambil wuduk di tempat awam. Wallahu a'lam. Okey, kita dengar panggil kedua, Puan Miza dari Ceras. Saya nak tanya, kalau badan kita sakit-sakit kat belakang semua kan, dada semua sakit, tu macam ada apa ni, gangguan ke? Itu je. Okey. Buat bergangguan, Ustaz. Okey, badan sakit-sakit, pertama pergilah urut kan. Mana tahu kan, kita mungkin penat bekerja kadang-kadang. Kadang-kadang faktor umur, kita kadang-kadang kita punya jiwa, kita rasa kita masih sweet 17 lagi tau. Betul. Padahal kita dah 40 padahal. So kekuatan kita ni kadang-kadang tak sama macam mana umur kita 17 dulu. Mungkin balik office, aircon ni pun kadang-kadang menyebabkan kita batuk-batuk kan. Boleh saya lah tu. Batuk-batuk kan. So jadi maksudnya kita kena raih juga faktor mana umur kita. So tiba-tiba tak macam dulu kan. So maknanya pergi urut, pergi tengok. Dalam waktu yang sama tak nafi juga kalau anda kata ada gangguan-gangguan yang gangguan rohani lah, atau jin dan sebagainya. Tapi bukan semata-mata faktornya itu. So kalau anda kata ada macam tu, tadi kita dah kongsikan amalan kan. Walaili idza as'as was-subhi idza tanafas. Pagi sekali, petang sekali. Kalau bagus tak lepas solat, waktu solat. Uzur pun boleh amalkan, sebab apa? Dia merupakan zikir. Baca. Dan kalau kita baca, kita insyaAllah seminggu pun kita dapat lihat kesan badan kita lebih segar, lebih sedap kan? Sebab kita sedut segala kesihatan-kesihatan dan kebaikan, kita hembuskan tu, ke segala penyakit-penyakit berbenda tak baik dan juga syaitan atau menjina dalam badan kita tu. Wallahualam. Okey, kita dengarkan panggil kita seterusnya, Cik Ismail dari Shah Alam. Saya pada umur 18 tahun dalam tahun 72 telah dihantar bertugas di satu negeri, masa tu masih darurat. Jadi saya nak tanya, ada sahabat saya, dia bersorangan dalam bilik, dia telah melepaskan teh makan di kepala. Jadi saya nak tanya, adakah gangguan jin ke atau makhluk lain? Wassalamualaikum. Okey, Allah. Cerita bab gangguan jin. Okey, saya sebenarnya ada kawan waktu di Azhar dulu kan, ada satu orang kawan, benda ni pada ustaz juga tu kan, mana belajar Azhar, mana ustaz tu bakal ustaz kan, future ustaz lah waktu tu kan. Benda yang ganggu dia ni adalah benda jin perempuan. Maaf saya sebut tapi saya kongsikan cerita, benda tu tak mustahil. Yang suka sangat pada air mani, maaf. Dan tiap-tiap malam dia tu diganggu kan, sampai memang tak letih sangat. Sampai malam memang tak pagi kena mandi, asyik kena mandi, asyik tidur je kena mandi, asyik tidur kena mandi. Sampai satu syekh tolong ubat dia kan. So jadi macam cerita tadi tu, kita pergi kat negara orang kan, kita tak tahu keadaan bilik hotel kita duduk, entah bilik hotel tu ada pernah lama ditinggalkan ke kan, tak pernah ada orang sewa, tiba-tiba kita masuk sewa. Lepas tu masuk dalam langkah, bacalah doa sikit, baca ayat kursi sikit kan. Kita sebagai Islam dirikan sembahyang kat dalam bilik kita tu kan, supaya kita disebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala di bilik itu, baca bismillah tu, terdinding mata dia daripada melihat kita. Dia tak nampak, dia tak macam tak ada apa-apa, tapi kita ada dalam bilik tu. Terutamanya bagi siapa yang ke traveller lah, pemusafir atau perantau kan. Maknanya pergi mana-mana, baca ayat kursi sebelum masuk kan, baca mana ayat Quran, selawat, dirikan sembahyang kan. Sembahyang sunat mutlak tu sembahyang sunat sesaja kan, sembahyang sunat syukur boleh, atau malam tahajud ke. Sebenarnya bukan sembahyang itu semata-mata, tapi minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Wallahu alam. Kita raikan juga daripada Facebook, Ustaz. Dewi Juwita, salam Ustaz. Salam. Bolehkah seorang wanita mengangkat wuduk dengan berkemban atau pakai kain separas lutut saja? Okey, tak ada masalah sebab bukan syarat sah wuduk tu menutup aurat. Boleh berkemban ke tak berpakaian dalam bilik air. Jangan di luar-luar tu. Maknanya boleh, tak ada masalah. Cuma maksudnya kalau kita mengambil duduk dalam tandas, kita nak kan adab memulakan wuduk dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kan. Kalau kita dalam tandas, jangan ucap bismillahirrahmanirrahim tu dalam tandas. So cara macam mana? Okey, ambil air
satu tapak tangan kan. Keluar daripada pintu tandas, nak niat baca bismillahirrahmanirrahim. Mana keluar daripada tandas, sapuan pertama pada muka kita yang kita nak baca bismillahirrahmanirrahim tu di luar tandas tu. So sapulah muka. Aku nak sambung balik dalam tandas. Seperti biasa. Ni kalau kita nak jaga adab, maksudnya memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim ketika nak ambil wuduk tu kan, koma-koma apa semua, jangan baca dalam tandas. Itu je. Wallahualam. Saya. Dan juga bercakap tentang adab tidur, berpakaian ketika tidur. Ustaz Jamil Hashim, adakah orang yang tidur tidak memakai baju, hanya berkain batik juga diganggu oleh jin? Sebab itu ketika nak buka pakaian, nak berkemban, maklumlah kan, kadang-kadang cuaca makin panas, kita nak pakai baju t-shirt yang tebal-tebal mungkin berpeluh kan, nak beli aircon mungkin belum ada kemampuan lagi. So sebelum kita lucutkan baju kita, nak berkemban ke ataupun nak pakai yang two piece kan, maknanya nak tidur, ini realiti orang tidur kan. Bukan saya nak mana realiti tidur. Sebelum lucutkan pakaian kita, baca bismillah. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ni tadi sebut, bila kita baca bismillah ketika melucutkan pakaian kita, maka syaitan ataupun jin tu tak nampak badan kita. So terutamanya kita anak dara kan, jin-jin ni kadang-kadang nakal, dia macam manusia juga kan, dia ganggu kan banyak hal pula kan. So baca bismillahirrahmanirrahim, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Batu orang tutua kita kan sebut sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Kan tak dulu orang tutua dulu aja kan. Sebenarnya bismillahirrahmanirrahim tu sendiri ada kebaikan-kebaikan dia. Wallahualam. Okay Ustaz, kita terima pemanggil kita yang seterusnya, Cik Muhammad dari Terengganu. Saya nak tanya satu soalan. Macam mana seseorang itu dia ada belajar, maksud saya pendamping lah. Lepas tu benda tu ada dalam badan dia. Lepas tu dia cara untuk mengeluarkan benda tu macam manakah, ataupun ada ayat-ayat yang tentu yang boleh mengeluarkan pendamping itu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, orang yang mengambil amalan-amalan. Okey tak? Ada satu catatan diary seorang pendakwah Islam yang namanya Syekh Ahmad Subakir. Syekh Ahmad Subakir ni dia ada diary ketika grup pendakwahan datang ke Nusantara untuk Islamkan Nusantara, kurun ke-15 ni tu. Awal lagi. Dia awal daripada maknanya Wali Songo. Songo kurun ke-15 kan. Jadi dia ada diary, dan diary dia tu disimpan oleh kawannya dan akhirnya diterbitkan jadi buku kecil je. Syekh Ahmad Subakir nama dia. Okey. Dia kata ketika kami datang ke Nusantara ni, kami bukan syahid. Ramai kawan-kawan kita ni, kawan-kawan pendakwah kami ni ketika itu bukan syahid sebab pedang. Tak macam ketika Islam datang ke Parsi, tak macam Islam datang ke Rom. Memang syahid itu kena pedang. Tapi ketika kami pendakwah datang kemari, syahid kami ni kena banyaknya sihir. Di Nusantara ni memang terkenal banyak sihir-sihir. So jadi kita ni kadang-kadang kita nak ambil amalan-amalan yang ada pendamping. Bukan kita nak ambil lah. Maknanya kalau dia kata pernah ambil kan, kalau dia kata nak buang macam mana, cari guru yang masukkan pada kita tu. Cari guru tu balik kan. Kalau guru tu dah tak ada, memang susah sikit lah, tapi kena usahakan. Cari orang yang pandai. Tak semua pengamal perubatan Islam juga pandai. Dia ada kepakaran dia. Kita tanya yang boleh buang daripada badan kita tu. Dan pendamping ni kalau dah lekat kat badan kita, susah nak keluar sebenarnya. Apa dia pendamping tu Ustaz? Daripada jin lah. Ada orang kadang-kadang amal benda kebal, ataupun kadang-kadang keris ke apa semua kan. Ni jenis nak mati susah kan orang sebut kan. Sebab memang bukan nak mati susah, maknanya susahnya peritnya itu. Sebab pendamping tak ada dengan dia. Okey. So jadi kalau penggemar barang-barang antik kena jaga. Kalau kita beli barang antik kan, tengok lafaz orang yang menjual. Kalau kita beli barang antik, okey, dia kata okey saya jual ya, dan saya serahkan pada awak semua. Jangan cakap saya terima. Jangan mudah-mudah cakap saya terima. Takut kadang-kadang nak melepaskan apa tanggungan dia tu pada kita tu. So jadi kalau ada pendamping, cari guru yang kita belajar tu balik, minta tolong keluarkan. Kalau dah tak ada, pergilah cari pengamal perubatan Islam yang memang pandai dalam bab mengeluarkan benda-benda pendamping ni. Tak semua, walaupun pengamal perubatan Islam tak semua yang spesialis dia bahagian tu. Dia ada yang macam doktor lah kan. Doktor ni dia doktor umum kan, general doktor kan, dan dia ada spesialis dia. Macam tu kat pengamal perubatan Islam, dia ada spesialis dia. Bab ni. Tapi lebih baik amal surah At-Takwir ayat 17 dan 18. Kita amalkan sendiri. Kita memang bagus amalkan sendiri. InsyaAllah keluar benda tu. Kita amalkan sendiri. Surah At-Takwir ayat 17 dan 18. InsyaAllah. Okey, dari Facebook lagi Ustaz Azizul Kusari. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan. Pertama, kebanyakan wanita sudah bertudung, berpakaian labu tapi tak pakai stokin. Satu pandangan Ustaz. Satu lagi, kedua pandangan Ustaz mengenai jin yang menyebabkan penyakit macam tadi kakak kita tanya tu, dan penyakit seperti jantung, strok, buah pinggang dan sebagainya. Ada kaitan ke macam mana Ustaz? Okey.
Aurat perempuan, stokin ni memang ada khilaf tapi pandangan yang kuat ataupun keras, maksudnya memang stokin kaki tu kena pakai stokin bagi orang perempuan. Cuma tengok kemaslahatan, kadang-kadang tengok kerja kita ke apa semua, so yang mungkin kasut licin ke apa semua, maksudnya itu ada hukum yang lain lah. Tapi dia punya awalnya, hukum asalnya adalah kena pakai stokin. Okey, kemudian yang keduanya mengenai tentang penyakit. Ada setengah-setengah pengamal perubatan Islam memang semua benda daripada jin, jantung jin, kanser jin, apa jin kan. Wallahu a'lam kan, wallahu a'lam maknanya dia ada ilmu dia yang berijtihad dia macam tu. Kita berubat juga dengan dia yang tu, tapi jangan menafikan juga benda-benda kemanusiaan. Sebab Islam tak nafi kemanusiaan. Kadang-kadang memang ada benda-benda yang kita makan tu, contoh appendix contohnya kan, memang saluran masuk sampai bengkak, sampai bernanah dalam benda tu. Dan berubat juga tak nafi juga benda-benda jin ni boleh jadikan demikian, tapi jangan nafi juga kemanusiaan. Kadang-kadang ialah kansernya, kemudian jantungnya, kencing manis, kita ada keturunan kencing manis, mungkin ada juga contoh kan. So berubat juga dengan pengamal perubatan Islam, tapi jangan menafikan juga kemanusiaan pada perubatan-perubatan yang diamalkan sekarang ni lah. Kan, wallahu alam. Sebelum kita bersama dengan panggil seorang lagi bertanya surah Nur Ramadan. Salam Ustaz, kenapa jin suka kacau orang Melayu je? Sebenarnya bukan Melayu saja. Tak. Saya pernah satu ketika saya bertemu dengan penyelia PhD saya lah prof saya, Prof Ahmad Hidayat Wang. Mungkin Prof dengar. Ketika saya jumpa tu, ada satu orang bukan Islam tau. Satu orang berbangsa Cina bukan Islam datang kebetulan dengan apa nama dengan Prof tu. Saya pun berbual. Saya tanya dia kenapa datang sini. Dia kata dia kena santau. Dia kena gangguan. So dia datang ke Akademi Pengajian Islam tu. Ada setengah-setengah pensyarah Akademi Pengajian Islam, ada juga main dalam ilmu perubatan Islam. So orang bukan Islam juga sebenarnya menerima gangguan jin dan juga sihir ni. Bukan saja orang Islam. Kebetulan kita duduk komuniti kita tu semua orang Islam. Orang Islam yang bercerita, kita ingat orang Islam aja. Tapi tak sebenarnya. Orang bukan Islam juga kena. Selagi mana nama tu manusia. Sebab memang sihir tu wujud, gangguan jin tu wujud, gangguan syaitan tu wujud pada siapa-siapa pun. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kita dengar lagi panggil kita yang seterusnya, Latifah dari Melaka. Kalau lah kata kita biasanya lah mandi dalam tandas kata semua ada jin, tandas sama dengan bilik mandi sama kan. Ada jin tu. Tapi kalau kita terlupa lah nak baca, kalau kita baca tu okey lah insyaAllah kan. Apa yang akan jadi pada badan kita, tubuh badan kita? Itu je. Okey, pertama sekali kalau dah hadis ni, maknanya jin tu kena tengok lah. Tengok kan, jin ni macam manusia. Oleh kerana dia macam manusia, dia ada nafsu juga kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin untuk menyembah aku. Dia ada unsur macam mana yang manusia ada. Ada unsur akal, dia ada unsur nafsu, dia ada unsur hati, dia ada perasaan. Macam tu juga kejadiannya. Cuma unsur jasad dia tak sama. Kita diciptakan daripada tanah dan diciptakan daripada api. Tapi bahagian-bahagian lain tu ada pada dia tu kan. Apa yang dibuat tengok kepada kenakalan jin tu. Kadang-kadang dia dia buat benda-benda yang tak bagus. Ada orang kadang-kadang ada bekas gigit. Digigitnya lebam-lebam tu kan. Bukan daripada binatang-binatang, tak. Memang ada bekas gigi kan, ada gigit. Benda tu bayangkan benda tu menjilat ke menggigit kan. Auzubillah. Lepas tu bacalah doa. Itu yang kita nak highlight kat sini. Urat benang tu maknanya bila kita berbugil ataupun kita buka aurat kita, baca bismillah, baca ayat-ayat Quran supaya terhijab, dia tu tak boleh tengok kita. Bukan pandangan mata zahir je yang bukan zahir saja. Okey. Puan Ain dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal macam saya ni kadang-kadang dia jadi macam bercakap-cakap lah dalam hati. Kita bercakap-cakap yang benda ni tak elok lah. Macam kalau macam saya ada sakit, macam sakit dekat bawah ketiak belah tepi ni kan, saya macam belah kiri lah. Tapi saya anggap tak ada apa sebab dah check up pun memang tak ada apa. Kita cuma hati ni cakap bukan kamu sakit ni. Bukan kan. Kita memang buatlah juga baca Anas. Tu kita memang kita selalu baca lah, kita selalu amalkan. Berilah balik. Betul dia datang balik. Satu lagi Ustaz, setiap kali macam bila bersama dengan suami kan, tempat-tempat yang suami sentuh-sentuh tu dia akan jadi sakit selepas tu. Wallahualam, saya tak tahu apa yang jadi. Memang ada pergi berubat lah.
Cakap tuju Ustaz. Okey. Pertama sekali bisikan-bisikan memang syaitan ni kerjanya alladhi yuwaswisu fi sudurin. Dia akan bisik-bisik kat hati kau. Dia akan menakut-nakutkan kita. Kau ni penyakit ni ginilah gitu gini kan. Tu alhamdulillah apa yang akak baca amalkan surah An-Nas teruskan. Teruskan Okey. Kemudian sakit-sakit bau ketiak ke apa semua kan. Okey, saya cadangkan kadang-kadang kita pergi ke doktor yang general ni bagus. Cuba buat appointment dengan specialist sikit. Walaupun ada kos dia tapi dia berbaloi. Pergi cek darah kepada tempat lab darah kan. Sebab takut kadang-kadang kenapa orang kadang-kadang kena kanser terus dapat stage 4 terus. Stage yang teruk terus. Sebab kadang-kadang pergi cek mana general doktor kan, maknanya mungkin melihat daripada sudut yang biasa kan. Sebab memang kadang-kadang mungkin biasa tu, tapi kita cuba buat appointment kepada yang specialist sikit, tes darah. Memang ada kos dia, tapi benda tu perlu kan untuk kesihatan. Sebab Nabi menyatakan hadis Nabi, tadawaw, hendaklah kamu pergi berubat kan. Okey, yang keduanya, ketika bersama-sama suami, ketika suami sentuh badan sakit-sakit badan sakit. Okey, pertama tak nafikan kemanusiaan. Mungkin badan suami lebih besar daripada badan kita. So tangan dia lebih tajam tentang kita kan. So dia pegang tu mungkin kasar, mungkin sakit. Kalau tidak pun takut-takut kita kena ain rumah tangga pun satu hal. Kita ni bahagia kan. Ada orang yang mencemburui kita ataupun orang tengok kan kena ain rumah tangga. Ain tu, diri tu kena ain. So memang ada sakit-sakit macam itulah. Ataupun mungkin ada gangguan-gangguan, wallahu alam. Tapi kalau macam itu kan sebelum berhubung dengan suami itu banyak baca doa dululah. Kalau malam, kalau suami itu pun nampak mana bertenaga kan, mungkin malam ni berhubungan dengan suami kan. So sembahyanglah dulu hajat, sebelum sembahyang syak tu, sembahyang 2 rakaat dulu, mohon pada Allah, ya Allah beri kebaikan pada aku ya Allah. Kita mohon pada Allah. Allah itu adalah Allahus Samad, Allah tempat minta hajat kepada segala makhluk. Saya. Wallahu alam. Okey, kita dengar lagi Khairul dari Semenyang. Lagat Ustaz? Lagat okey. InsyaAllah. Walaupun tak ada air. Ustaz, berkenaan dengan anak saya berumur 2 tahun lebih. Yang mana saya tak pasti sama ada setiap malam dia bangun. Jadi dalam pukul 1.30 dia akan bangun. Dia main dan dia tidur balik. Kalau macam mungkin seminggu 2 tak apa, tapi dah masuk 6 bulan lebih. So nak tahu lah apa pandangan Ustaz. Tengah malam je dia bangun nak main Ustaz. Okey. Kadang-kadang memang ada budak yang macam tu tau. Siang dia tidur, malam dia ada terbangun sekejap dan dia tengok mak ayah pun tidur kan. Mana dia pun main dia layan blues dia. Dia layan blues dia. Main kereta, main apa semua kan. Okey. Tapi kalau anda kata kita tengok dia memang lain macam maknanya ada meragam ke apa semua kan. Cubalah bacakan ayat kursi, bacakan kat air. Kita mak ayah lagi bagus untuk baca kat air kan. Waktu dia nak tidur malam tu kan, kita sapukan kat mata dia. Sapukan kat mata dia kan. Kemudian bacakan tiup-tiup sikit lah dekat badan dia. Kita buat sendiri pun tak apa. Kalau anda kata memang betul ada gangguan, alhamdulillah terpagar lah. Kalau mungkin kemanusiaan, maksudnya apa, memang dia tu memang malam tu memang suka terbangun, terjaga. Maknanya dia ada potensi waktu besar besok orang yang boleh solat tahajud. InsyaAllah. Maknanya positif lah. Positif kan. Kadang-kadang ada orang memang dia memang boleh bangun malam, mudah bangun malam. Mana anak tu bagus kan. Kita nampak dia main bangun tu, kita pun sebenarnya sindiran Tuhan tu, bangunlah juga solat tahajud. Kita ambil kesempatan kesempatan tu. Sebab anak kita bangun, mana anak tu main kan. Sebenarnya sindiran tu. Bangun solat tahajud. Kau dah bangun dah tengok anak tu kan. Mari tengok diri kau juga dengan doa pada Allah. So bang, maknanya boleh malam ni start bangun tahajud insya-Allah. Wallahu alam. Okey, insya-Allah. Halimah dari Ceras seterusnya. Di dalam Al-Quran tak dinyatakan secara spesifik berkenaan dengan aurat. Kalau saya nak berhujah dengan orang yang kurang arif dengan ilmu ni, kadang-kadang dia berhujah. Tiada spesifik dalam Al-Quran mengatakan aurat perempuan macam kena tutup semua kecuali muka dan tangan. Tapak tangan. Tapi dan lelaki, cuma dalam Al-Quran cuma mention tutup kepala. Tutup kepala tu tak semestinya perempuan, lelaki pun macam tu. Cuma saya nak berhujah dengan mereka ni. Okey Kak, pertamanya hukum hakam ni dia ada sumber hukum. Sumber hukum bukan daripada Al-Quran semata-mata. Sumber hukum ni Quran, hadis, hadis Nabi Sebab Rasulullah adalah orang yang paling faham mengenai Al-Quran. Jadi Rasulullah yang menterjemahkan Al-Quran melalui perkataan-perkataan baginda. Melalui hadis Nabi kan. So jadi Al-Quran kepada hadis.
kadang-kadang apabila berlalu masa, ada benda-benda yang tidak berlaku di zaman Rasulullah tapi berlaku zaman kita. Kan? Contoh katakanlah sembahyang di atas kapal selam contohnya. Macam mana? Sembahyang di atas angkasa, fatwa Malaysia buat kan, maknanya ketika orang naik ke bulan kan, macam mana? So kadang-kadang perlukan ijtihad ulama. Dipanggil maknanya ijma' ulama. Ijma' ulama ni maksudnya apa? Katakan 1000 ulama bersidang pada satu masalah, 980 orang setuju pada hukumnya A. 20 lagi kata tak. 20 lagi hukumnya B contohnya. Jadi ijma' tu maknanya kita memakai pandangan majoriti ulama. Yang 20 orang tu terpencil lah dipanggil. So ijma' ulama. So Quran, hadis, ijma' ulama. Kita seorang-seorang pula nak tanya siapa tak tahu, ada dipanggil qiyas. Qiyas tu maknanya kita kiaskan kepada hukum-hukum yang telah ada. So jadi kalau dia kata orang tu nak berujar kepada Al-Quran saja, mungkin orang tu golongan anti hadis. Kita boleh tengok golongan anti hadis. Ataupun orang yang maknanya kurang ilmu dia, maknanya dia belajar daripada tu Quran dia nak tafsir Quran dengan akal dia. Nak tafsir Quran ni pertama Quran dengan Quran dengan hadis, Quran dengan pandangan ahli mufassirin, ahli tafsir, dan Quran barulah pandangan kita kalau kita nak gunakan. So dah ada adab dia. So saya nasihat saya, kalau dia kata orang tu memang jenis maknanya nak berujar, memang nak mempertikaikan, kita cakap dah habis tanggungjawab kita lah. Sebab kalau nak berujar, dia memang nak berujar untuk tidak menutup aurat tu sebenarnya. Kan dia boleh carilah, nanti baki jawablah depan Tuhan, tu je lah. Kan sebab kalau kita nak berujar kita bersik kepala kan. Dia pun nak ada doa kan. Mudah-mudahan sehari nanti dia terima nak konsep bagaimana istimbat hukum ataupun mengeluarkan hukum itu pula. Wallahualam. Okey, kita panggil seorang lagi, Puan Pah. Assalamualaikum Ustaz. Saya daripada Kepong. Saya nak tanya Ustaz tentang ain yang Ustaz cakap tadi tu. Yang selalunya kanak-kanak lah. Selalu orang cakap ni comel itu ni, tapi kita yang orang tua ni selalu kita astaghfar ke apa-apa bila orang dia geram tengok kan kanak-kanak tu. Tapi kadang-kadang benda tu membawa kepada macam dia merengek dia. Tapi macam kita orang orang utara ni, dia kata pusing kepala. Pusing kepala tu macam mana, dia ambil garam ke apakah, dia macam baca auzubillahi minasyaitonirrajim, dia 7 kali je lah. Pusing tu campak dalam singki air ke, dalam mana-mana kita buang je lah. Mudah-mudahan benda yang tak elok tu semua pergi jauh-jauh, tinggal saja yang baik-baik saja. Adakah perbuatan kita tu syirik ke macam mana? Atau ada cara jalan yang lain untuk yang buat macam tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nabi pernah berubat, Nabi pernah berubat dengan menggunakan air wuduk. Jadi kalau dia kata kita nak anak kita tak kena air ke apa semua sakit mendengar, kita boleh tadahkan wuduk kita, sapukan kat badan dia, ataupun wuduk tadahkan, kita basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Kaki tak payah sebab kaki tu mana melanggari adab kan. So kita boleh sapukan kat badan dia, ataupun boleh bawakan air untuk dia, ataupun boleh mandikan dia. Mengenai garam tu wallahu a'lam, di luar daripada pengetahuan saya. Kenapa saya kata wallahu a'lam? Benda yang saya tak tahu bukan mana tak ada. Memang saya tak tahu. Jadi mana berubat dengan garam seperti mana kena air tu campak ke kiri kan, saya tak tahu. Rujuk pada ustaz-ustaz yang lebih mahir lagi dalam bab ini. Cuma saya boleh daripada pakar-pakar cerita tu, dalam hadis Nabi pernah satu ketika Nabi ajarkan kalau kita mimpi benda buruk, mana syaitan yang ganggu kita dalam mimpi, yang kita takut, kita bangun-bangun, ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim ke kiri dan ludah 3 kali. Ludah yang sebagai syarat lah, jangan sebelah kiri tu ada suami, ludah kat suami. Macam tu. Lagi gangguan dia mimpi tu suami kahwin lagi kan. Jangan. So, itu lupa geram. So jadi mungkin ada kiasan daripada tuan-tuan guru terdahulu. Maknanya garam tu bacakan dan palingkan ke kiri. Maknanya paling ke kiri, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ada kiasan di situ. Jadi baki dia tanya kepada ustaz yang ajar kita tu daripada mana asal dia, sebab benda yang saya tak tahu bukan mana tak ada kan. Sebab ilmu Allah tu sangat luas. Wallahu alam. InsyaAllah. Okey, kita nak sembang panjang lagi sebenarnya, tapi mungkin kita bawa ke minggu-minggu akan datang. Penutup untuk sesi kali ini Ustaz, silakan. Okey. Kita sebagai penutup dengan seurat benang kan? Kita bincang pada hari ini bagaimana kita nak menanggalkan pakaian kita sampai mungkin keadaan berbugil kan, dan macam mana supaya jangan sampai jin atau syaitan tu melihat kita, terdinding dia, terkabur mata dia, buta dia atau rabun dia, dia tak boleh nak melihat kita.
maka Nabi SAW menyatakan ketika kamu menanggalkan pakaian kamu, bacalah bismillah. Bacalah bismillahirrahmanirrahim kan. So hari ini boleh amalkan, start terus Setiap kali nak buka baju baca bismillahirrahmanirrahim supaya jin-jin tu, jin ni nakal. Takut nanti kan dia dan dia ada unsur-unsur macam ada kita nafsu dan sebagainya kan. So maknanya kita tanggalkan pakaian kita tu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim mengikut hadis Nabi SAW, sitrum ma baina ayun jin wa aratul bani adam. Maknanya dia akan menjadi pendinding kepada maknanya mata jin dan juga aurat Bani Adam. Kan? So, Surah Takwir tadi tu? Surah Takwir ayat 17 dan 18 bagus amalkan. Selawat 3 kali dan baca 3 kali. Tarik nafas. Kita bukan saja sedut oksigen, kita sedut kebaikan dari badan kita, dan kita bukan saja keluarkan karbon dioksida, kita keluarkan benda-benda tak baik, penyakit-penyakit, panas badan kita dan syaitan-syaitan serta jin yang berada dalam badan kita. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala keperluan dan hajat kami ya Allah. Berikan kecukupan kepada kami ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kekurangan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala permasalahan hidup kami ya Allah. Berilah kegembiraan-Mu kepada kami ya Allah. Jika tanpa kegembiraan daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa di dalam kesedihan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Lindungi kami daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Hindarkan kami daripada perkara-perkara yang mengundang kemurkaan-Mu ya Allah. Berikan kami keluarga yang bahagia ya Allah, yang menyenangkan hati kami ya Allah, yang menjadi qurratu ain buat kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Itu dia doa untuk sesi kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada kali ini berkenaan tajuk surat benang. InsyaAllah pertemuan akan datang untuk topik. Ramai yang minta sambung topik ni Ustaz. InsyaAllah Ustaz bersama dengan Ustaz Iwan nanti. Dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Dan terus bersama